Pertama sekali, saya akan menerangkan serba sedikit tentang latar belakang organisasi semasa saya menjalani latihan industri. Syarikat Tabung Haji Travel THTS ditubuhkan pada 9 September 1972 berdasarkan Akta Syarikat 1965. THTS merupakan anak syarikat milik penuh Lembaga Tabung Haji yang berpusat di Menara TH Selborne, Kuala Lumpur dan mempunyai pejabat cawangan di setiap negeri. Secara amnya, THTS dibentuk bagi memudahkan jemaah membuat haji dan umrah mengikut pakej-pakej yang menarik dan berkemampuan. Malahan, THTS akan menguruskan dan menyelaraskan semua servis pengangkutan jemaah mengikut pakej haji dan umrah yang mereka pilih bagi pihak TH. Selain itu, THTS juga menawarkan pakej-pakej pelancongan di dalam dan di luar. Seterusnya, berikut merupakan aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh pelajar semasa latihan industri. Sebagai contoh, mengetahui info-info yang perlu untuk diterangkan kepada jemaah atau pelanggan yang datang ke pejabat dan mengangkat panggilan telefon. Ia sedikit mengajar saya tentang kemahiran berkomunikasi. Penularan wabak COVID-19 atau nama saintifiknya Novel Coronavirus telah menggemparkan dunia yang mula dikesan penularannya di Wuhan, China. Virus ini merupakan virus yang baru ditemui dan masih tiada vaksin yang dapat merawat pesakit yang terkena wabak tersebut. Manakala, wabak ini telah menular sehingga ke seluruh dunia, menyebabkan pertambahan kes-kes aktif dan bilangan kematian yang tinggi. Oleh itu, kerajaan telah mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilakukan secara berfasa pada 18 Mac 2020 sehingga 28 April 2020 bagi membendung penularan kes berjangkit ini dalam kalangan warga tempatan. Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri Malaysia telah menyatakan tindakan PKP ini adalah sebagai langkah pencegahan agar rakyat Malaysia terselamat daripada terkena wabak COVID-19. Arahan ini diperketatkan di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988, Akta 342. Dan ia boleh dikenakan sabit kesalahan jika rakyat tempatan ingkar untuk keluar rumah tanpa tujuan yang munasabah. Sepanjang PKP dilaksanakan, pengkaji ingin mengenal pasti kekangan dalam produktiviti kerja harian kaki tangan THTS dan impak COVID-19 terhadap industri pelancongan sewaktu PKP sebagai penyataan masalah kajian tersebut. Antara cabaran yang dihadapi oleh organisasi dalam menempuh tempoh PKP yang memberi impak kepada proses dan kecekapan kerja ialah mendapat kerugian yang banyak, tiada pelanggan sewaktu pelaksanaan PKP kerana sebarang aktiviti pelancongan tidak dibenarkan dan proses kerja tidak sistematik atau infrastruktur yang diperlukan bagi menyokong pekerja bekerja dari rumah. Kajian ini menggunakan kaedah pengumpulan data kuantitatif untuk mengetahui masalah yang dihadapi oleh pekerja dan organisasi sewaktu PKP. Kajian ini telah mendapat responden seramai 61 orang yang telah menjawab soal selidik tersebut. Instrumen kajian ini mempunyai 3 bahagian iaitu bahagian A merupakan maklumat demografi responden, bahagian B untuk mengetahui kecekapan gerak kerja anggota sewaktu PKP dan bahagian C merupakan kesan COVID-19 terhadap industri pelancongan di THTS. Soal selidik tersebut dibentuk melalui Google Form dengan 5 skala Likert iaitu 1. Sangat tidak setuju, 2. Tidak setuju, 3. Sedikit setuju, 4. Setuju, 5. Sangat setuju. Proses pemilihan sampel ini adalah anggota THTS perlu mengisi maklumat demografi dan menandakan jawapan soalan dalam soal selidik tersebut. Pengkaji juga akan merahsiakan maklumat demografi responden dengan tidak menyatakan nama serta jawatan yang disandang.
Seterusnya, hasil dan dapatan kajian diambil daripada 3 bahagian iaitu bahagian A, B dan C. Data berikut menunjukkan majoriti responden bersetuju COVID-19 memberi kesan terhadap industri pelancongan di THTS. Di bahagian A iaitu maklumat demografi, terdapat 3 data yang diambil iaitu umur, tahun perkhidmatan dan pendapatan bulanan. Di bahagian B iaitu kekangan dan produktiviti kerja harian kaki tangan THTS, terdapat 9 data yang berkaitan. Yang pertama, COVID-19 menyebabkan proses kerja harian kaki tangan menjadi tidak sistematik. Berdasarkan jadual, seramai 16 orang memilih sangat setuju, manakala responden yang menjawab setuju seramai 22 orang, sedikit setuju seramai 15 orang, tidak setuju seramai 5 orang dan sangat tidak setuju seramai 3 orang. Seterusnya, work from home menyebabkan sukar berkomunikasi dengan ahli kerja yang lain secara dalam talian. Dan bahagian C merupakan impak COVID-19 terhadap industri pelancongan sewaktu PKP. Seterusnya, perbincangan dan cadangan. Beberapa data yang berkaitan diambil daripada soal selidik sebagai perbincangan mengenai kesan COVID-19 terhadap industri pelancongan di THTS. COVID-19 menyebabkan berlakunya kekangan dalam produktiviti kerja harian kaki tangan THTS. Kebanyakan responden bersetuju dengan proses kerja harian kaki tangan menjadi tidak sistematik atau tidak produktif. Work from home menyebabkan sukar berkomunikasi dengan ahli kerja yang lain secara dalam talian, kesulitan untuk mendapatkan data yang diperlukan kerana memerlukan pengkalan data dari pejabat dan tidak mempunyai ruangan yang sesuai untuk membuat kerja di rumah. Manakala responden bersetuju bahawa COVID-19 memberi kesan terhadap industri pelancongan sewaktu PKP iaitu produktiviti organisasi terjejas, keuntungan menurun, pelanggan membatalkan pelancongan, plan perancangan tidak berjalan seperti dirancang, organisasi bergantung sepenuhnya kepada aktiviti pelancongan, aktiviti pelancongan di luar negara lebih terjejas, strategi pemasaran dipertingkatkan kepada lebih baik, perniagaan mengambil masa yang lama untuk pulih. Justeru itu, antara cadangan yang dapat saya usulkan ialah membuat iklan di televisyen supaya semua kumpulan masyarakat tidak kira tua atau muda mengetahui tentang kewujudan THTS dan sekaligus dapat meningkatkan keuntungan organisasi. Selain itu, THTS juga perlu menumpukan industri pelancongan di dalam negara dan menawarkan pakej yang berbaloi untuk menarik minat pelancong tempatan melancong di dalam Malaysia. Wabak COVID-19 ini juga memberi kesan yang negatif dan positif jika kita ambil kedua-dua nilainya. Jika bekerja dari rumah semasa waktu PKP, ia dapat menjimatkan kos pengangkutan dan sebaliknya, bekerja dari rumah berkemungkinan pekerja akan menerima kerja-kerja yang banyak dan tidak mengikut waktu seperti waktu di pejabat. Selain itu, pematuhan Standard Operation Procedure SOP dengan memakai pelitup muka perlu dilaksanakan supaya organisasi dapat mengelakkan anggota dan pelanggan terkena daripada jangkitan COVID-19. Walau bagaimanapun, organisasi perlu bersiap sedia dengan plan kecemasan jika berlaku keadaan yang sedemikian pada masa hadapan. Malahan, pekerja juga perlu membuat penyimpanan wang untuk digunakan pada waktu kecemasan bagi menanggung kos sara hidup jika organisasi tidak dapat memberikan sebarang gaji sewaktu kecemasan. Oleh itu, wabak COVID-19 ini memberikan kita 1001 hikmah untuk kita ambil iktibar dan pelajari daripada kesan wabak COVID-19 ini. Sekian, terima kasih.